Sativa and the kids. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Welcome back to Cakap and the Kids channel. Video kali ni macam yang saya dah janjikan last week, saya nak share video terapi saya dengan Noah kat rumah. Saya tak nak buang masa. First thing first, macam biasa, disclaimer, saya bukan orang pakar. Apa yang saya share ni adalah apa yang saya go through, journey saya dengan Noah daripada Noah 2 tahun sampailah Noah sekarang dah 6 tahun. Aktiviti terapi kat rumah yang saya buat dengan Noah ni, dalam satu aktiviti tu dia boleh bantu Noah 1 hingga 2 aspek. Okay, Noah ni dia tak boleh duduk diam. Dia tak boleh duduk diam lama kat meja. Dia asyik nak bergerak, lari sana sini. Ada sekali tu dia main Play-Doh dengan sepupu dia, dan kita orang nampak dia boleh ralik main Play-Doh tu. And then start daripada tu saya try bagi Noah main Play-Doh. Cumanya waktu tu, concern kami, waktu tu Noah masih 2 tahun. Kita explain kat dia yang Play-Doh tu tak boleh makan. Okay, bahaya. Dia tak faham. Dia still makan Play-Doh tu. Jadi option yang terbaik yang saya buat ialah saya buat homemade Play-Doh daripada tepung. Warna saya gunakan full colouring. Jadi ianya selamatlah untuk Noah main. Kalau dia termakan pun saya tak risau. Tetapi saya still, walaupun ianya daripada Play-Doh, daripada tepung, saya still ajar dia jangan makan, sebab saya tak nak nanti bila once dia bila kita main kat rumah, kita main homemade Play-Doh, let's say lah dia dah masuk play school, kalau cikgu bagi dia real Play-Doh, takut dia makan. Jadi itu yang kita tak nak. Saya buat daripada tepung, buatlah 2-3 colour, and jangan risau, homemade Play-Doh daripada tepung tu tahan lama. Kalau betul cara simpan dia akan tahan lama. Bila saya buat satu aktiviti dengan Noah, saya perasan dia akan bantu Noah bukan hanya satu aspek, dia akan bantu untuk 2-3 benda sekali. Contoh macam main Play-Doh, Noah fokus, dia boleh duduk diam untuk jangka masa yang lama, jadi dia boleh fokus kat situ. Dan second ni, Play-Doh ni bantu dia dari segi taktil. Noah ni dia geli benda-benda yang melekit, benda-benda yang sticky. Awal-awal main Play-Doh pun dia asyik lap lah dekat rambut dia. Lama-lama aktiviti Play-Doh tu saya nak jadikan dia lebih menarik. Saya ajak dia orang sendiri bawa Play-Doh kat rumah. So sediakan seorang satu bekas, letak air, letak colouring, letak tepung, dan kita suruh dia mix sendiri. Dekat situ kita dah ajar dia menggaul, guna sudu. Dari segi proprioception, jari jemari sendi dia lemah, jadi bila kita main Play-Doh tu, dia kuatkan dia punya grip tu, dia tekan-tekan, dia uli-uli doh tu. Kita nampak macam benda tu simple, tapi it's actually banyak bantu anak kita. Banyak resipi Play-Doh dekat online, tapi apa yang saya suka buat, yang basic yang saya suka buat ialah sekali letak full colouring, and then sedikit minyak, sedikit air, agak-agak saya tak ada exact amount tu, tak ada, semua agak-agak. And then lagi banyak air tu, lagi banyak lah Play-Doh tu. Letak tepung dan gaul. Ada setengah orang bila dah siap doh baru letak colour. Saya tak suka sebab dia akan bercampur dan susah kita nak uli dia, nanti colour-colour semua melekat kat tangan. Okay, second, kinetic sand. Okay, ada orang suka beli kinetic sand kan. Saya personally saya tak suka kinetic sand yang kita beli online tu, sebab nak bersihkan kinetic sand tu memang buat sikit jiwa. Sebab once kita bagi anak kita main, anak kita of course dia akan spread satu rumah kan, kinetic sand tu. Nak hilangkan rasa pasir tu memang susah sangat. Jadi saya gunakan homemade kinetic sand pun daripada tepung, sebab ialah kita nak semua benda yang selamat untuk anak kita. Sebab Noah memang dia ada tendensi untuk makan. Kinetic sand ni saya gunakan tepung, cocoa powder dan minyak. Noah saya perasan dia sangat sukakan transportation toys, suka tractor, suka excavator. Kinetic sand ni sama jugalah macam Play-Doh, bantu dia fokus, bantu dia punya taktil. Dulu saya banyaklah buat aktiviti messy play kat rumah dengan Noah, tapi saya tak record because kita tak ada video footage tu, because masa tu tak terfikirlah nak buat YouTube kan. Tapi waktu macam kita buat aktiviti messy play, usually it's very messy, and saya pun tak suka pegang phone waktu tu. Kalau orang yang ada halaman rumah, buatlah messy play tu kat luar rumah. Tapi masa saya dulu, kami duduk apartment, jadi kita tak ada space untuk buat messy play. So the only place yang kita orang main messy play adalah dalam toilet. Everything dalam toilet, kecuali yang macam Play-Doh ataupun kinetic sand lah, sebab dia tak boleh kena air. Saya suka lekat ketamajung dalam toilet. Saya akan bancuh
food colouring dengan tepung sikit dengan air. Jadi macam likat lah, pekat lah warna tu. So budak-budak boleh ambil chop dekat dinding. Kadang-kadang saya sediakan brush, so diorang akan ambil brush, lukis-lukis. Jadi sensori lain macam pasta, beras. Saya sukalah main waktu dulu dengan dia orang. Beras tu tak payah pakai banyak, sediakan satu bekas je, and then kita boleh ulang-ulang balik pakai beras yang sama. Diorang dah main, kita simpan dalam bekas tu balik. Bila nak pakai, just ambil balik. Saya selalu suruh diorang main spaghetti, masukkan dalam lubang-lubang penapis tu. Tapi video tu tak ada. Guna beras, scoop, bagi diorang grip, bagi diorang main. Terapi Noah ada juga suggest kita main oats. It's like sand. Oats tu tambah sikit air, so dia jadi macam sticky. So budak-budak boleh lah main. Sticky oats tu bagus untuk tactile dia. Okay. Aktiviti lain yang bagus untuk diorang punya jari jemari proprioception diorang ialah main sponge air, sponge. Kalau kita basuh kereta tu, ajaklah diorang basuh kereta sama-sama. Dan diorang peras sponge tu, itu sangat bagus untuk pergerakan. Kalau basuh kereta pun, buat aktiviti. Satu besen air. So minta dia ambil air tu dan kita perah, kita masuk lagi satu besen. Main sepit baju pun bagus untuk jari jemari dia, kekuatan jari dia. Main stiker ni bagus. Dan kita nak main stiker ni, kita rasa macam bazir kan. So boleh juga kalau rasa macam mahal nak beli stiker, just guna selotip. Kita stick somewhere, minta dia kopek selotip tu. Macam tu. Saya beli kids chopstick untuk kanak-kanak tu. Ada dekat Daiso, ada Mr. DIY, ada boleh beli online. And then saya akan minta Noah main chopstick tu. Ada foam ball. So saya macam suruh dia kepit foam ball tu. Ikut warna ke, divide ikut jumlah ke kan. Video ni macam berterabur sikit lah susunan dia, tapi saya harap anda semua faham. Untuk kita latih anak kita menulis, kita kena make sure dia punya kekuatan jari jemari dia, kekuatan proprioception dia mesti kuat. Bukan hanya proprioception dari segi badan dia. Okay, untuk anak kita duduk dekat meja, untuk anak kita duduk kuat dekat meja. Sometimes kita tengok ada anak autistik ni tak boleh duduk dekat meja, terlentuk sana terlentuk sini. It's because itu terapis saya explain lah. It's because sometimes core muscle dia tak kuat. Core muscle dekat badan dia tak kuat. Jadi first thing first, kena kuatkan core muscles dia lah. Dia buat aktiviti untuk kuatkan core muscles dia. Nanti saya explain. Tapi untuk Noah punya penulisan, penting untuk kita sebelum ajak anak menulis. Noah dulu tulisan dia sangat lemah. So saya lemah kat sini. Dia pegang pensel tu, cara dia pegang tu memang dah tak betul. Umur dia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ni, cara dia pegang sometimes masih lagi macam kanak-kanak yang berumur 2 tahun punya grip pensel. Macam contoh, sepatutnya kita, untuk budak-budak yang 6 tahun, dia dah boleh dah pegang pensel macam ni. Tapi Noah, walaupun 6 tahun, dia masih pegang pensel macam ni. Masa dia 4 tahun, dia macam ni. Kalau saya suruh dia betulkan, dia akan very awkward lah sometimes. Sometimes macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Okay, sebelum nak betulkan tulisan dia, kita kena tengok dulu dia punya pressure tu. Kalau pressure dia lemah ke apa tu, semua tu pasal proprioception lah. Isu proprioception. Dia tulis tu terlalu pekat ke, dia tulis sampai terkoyak kertas kan. Dia tulis tu terlalu lemah ke, tak nampak tulisan. Noah, tulisan dia terlalu lemah, dia tak kuat. So apa aktiviti yang saya buat untuk kuatkan jari jemari dia, aktiviti yang kita buat tadi tu, itulah yang kuatkan dia punya proprioception. Apa teknik yang saya buat untuk bantu Noah pegang pensel dengan betul? Lepas kita dah bantu dia dari segi proprioception, saya gunakan stokin, saya buat lubang. Hanya 3 jari ataupun 2 jari sahaja yang keluar. Okey, daripada segi isu pemakanan Noah, kalau anda follow video saya sebelum ni, secara ringkasnya Noah ni dulu limited pemakanan dia. Bila saya nak betulkan pemakanan Noah tu, step pertama dia, saya kena kurangkan susu dia, because susu is very sweet. Kurangkan susu, and then saya kurangkan bagi dia makan manis, kurangkan biskut, kurangkan roti, benda-benda yang berkarbohidrat tinggi. Budak ni diorang suka snacking. Saya perasan anak-anak saya suka snacking. Kalau diorang dah makan snack banyak sangat in between, that's why bila diorang nak makan nasi, diorang tak nak makan.
ataupun dia makan sikit sangat. Ada setengah anak autistik tu nak minum susu je, ada yang makan lembik-lembik je. Macam anak saya nak yang kering-kering je, nak crunchy-crunchy je. Okay, macam Noah dulu, kalau hari ni saya masak nasi kering, esoknya saya try buat macam lembut-lembut sikit nasi tu. So dia ada beberapa tekstur yang berubah yang kita akan make sure dia makan habis kan. Noah dulu pun dia susah nak makan, so nak kena tarik perhatian dia lah. So sometimes saya buat rice ball, kepalkan dasi ayam apa semua tu. Rice ball, come on, toy, apa yang nak? Mula dia tak nak makan tu, bila buat macam tu macam excited. Buat suap pula dengan adik-adik dia kan. Ada satu lagi trik yang saya suka buat kat dia. Macam Noah dia suka PJ Masks, dia suka watak cat boy, his favourite. So setiap kali nak makan, saya akan cakap dengan dia, oh Noah, do you know cat boy really loves to eat carrot. Carrot is really good for your body. You know cat boy suka makan carrot. Bila cat boy makan carrot, dia jadi kuat. That's why dia lari laju. If you want to be like cat boy, you have to eat carrot. Berkesan pula. Makan pula carrot tu. Teknik menggunting. 4 tahun saya ajar dia menggunting. 5 tahun baru ada improvement. 6 tahun sekarang dah pro dah. Tapi teknik yang saya ajar Noah dulu ini teknik ni bukan hanya untuk anak autistik. Saya rasa sangat berkesan untuk semua kanak-kanak. First thing first, kita kena potong kertas tu kecil-kecil, and then kita buat garis lurus. Kita minta dia dulu potong kertas tu ikut garisan yang kita dah buat. Bila dia dah pandai gunting ikut line tu, baru kita tambah line tu ada lekuk, baru ada lekuk-lekuk ke. Bila dah pandai potong lekuk-lekuk, baru kita ajar, baru kita bagi shapes untuk digunting. Nanti saya akan explain lagi, sebab kalau satu video panjang dia akan, it will be too long. Segala video pasal autism saya dah create playlist, search dekat playlist tu autism sharing. Jumpa next video, bye, Assalamualaikum.